Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian ini, mari kita sama-sama mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususkan buat kedua orang tua kita. Sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ala hazniya wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina futu'al arifin wa faqhna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Alhamdulillah kita akan sambung balik pengajian kita hari ini bab ilmu masuk ulumul Quran bab bab ilmu tajwid. Dan hari ini kita dah masuklah tajwid pada minggu lepas dan separuh jalan ni kita akan sambung balik hari ini tentang bab makhraj dan sifat huruf. Sebab makhraj dan sifat huruf ni merupakan dua elemen yang penting dalam kita mempelajari ilmu tajwid. Dan minggu lepas kita pun dah belajar kenapa perlunya baca Quran dengan bertajwid. Dan apa hukumnya, kan? Kalau salah baca macam mana dia berhukum, adakah ia kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang kecil. Kesalahan besar ni dikenali sebagai lahnu jali, kalau kesalahan kecil dikenali sebagai lahnu khafi. Baik, saya rasa saya punya kelas ni pelajar dia ada yang dah belajar bab ni seperti Iskandar, Balkis, kan? Lisa. Hari ni kita dah merge kan. Pasal minggu lepas orang ada yang orang belajar. Tapi saya rasa hari ni makhraj pun orang dah belajar juga. Tapi bolehlah untuk nak ulang kaji balik. Saya bilang kalau tak ada apa-apa nak join aja. Mungkin minggu depan baru kita sambung pengajian yang dia orang belum belajar lagi. Tapi bagus jugalah. Okey, buat pengetahuan Lisa, Iris sama Balkis, kelas ni yang saya buat ni on Friday saya mergekan bagi on Monday sebab saya nak pakai hari Friday tu kan. Tapi dia orang pun sama juga macam kita juga. Semua kawan-kawan saya, kawan-kawan sekolah saya ni semua. Jadi dia ambil kesempatan ni lah, ambil kesempatan ni untuk sama-sama kita meraihkan majlis ilmu ni. Walaupun sama sekolah ke, tak sama sekolah ke, tak apa. Yang penting ilmu tu disebarkan sama-sama. Kak Nuriza, apa khabar? Kak Nuriza ni antara jemaah umrah saya. Dia join hari Jumaat. Dia memang hari Senin dia kelas. Yang hari Jumaat yang saya pay schoolmate banyak ni. Assalamualaikum, selamat perkenalan. Nama saya Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu Lisa tu. Orang Isun tu. Tu ada kawan tu, Roslia pun Isun aja. Tu orang Isun tu. Baik, kita akan sambung bab makhraj huruf. Saya akan sambung dia share dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh nampak dia punya presentation tak, PowerPoint dia? Nampak. Boleh nampak. Okey. Presentation PowerPoint ni saya cuma nak sambung yang makhraj huruf. Actually yang hari Senin kelas orang dah belajar bab ni, tapi baguslah kalau orang nak rewind balik kan. Kalau tak kita sekali imbah je kadang boleh lupa. So ada refreshment baliklah. Okey, kalau kita belajar mengaji Quran ni, antara elemen paling penting sekali nak kena jaga makhraj dan sifat huruf. Ini penting. Setiap huruf-huruf hijaiyah yang kita baca ni, dia ada makhraj dia.
Makhraj dia maknanya tempat keluar huruf tu. Ada tempat-tempat dia. Dan juga sifat-sifat pun akan saya sambung selepas makhraj nanti. Sifat pun penting, bukan makhraj saja penting. Kedua-duanya penting. Makhraj dengan sifat sama penting. Nanti daripada melalui sifat dan makhraj ini, baru kita nampak berbagai hukum akan keluar. Seperti hukum mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Ini semua melibatkan makhraj dengan sifat huruf. Baik, pengertian makhraj dulu. Kita kenal apa makna makhraj dulu. Baik, makhraj ataupun makhraji. Makhraji ni dia kata makhraj sama. Dia mempunyai akar kata daripada fi'il madi. Maknanya fi'il madi kata kerja yang telah berlalu, past tense. Ini makhraj. Nah, yang bererti keluar. Maknanya fi'il madi ni dia berasal daripada kata kharaj. Kharaj ni maknanya keluar. Itu dia punya root words. Biasanya root words bahasa Arab ni dia ada daripada 1 huruf, ada daripada 2, ada daripada 3. Kebanyakannya 3 huruf. Tapi dia ada juga yang 4, 5, maksimum sampai 7 huruf pun masih ada lagi. Kebanyakannya 3. Yang ini termasuk 3 huruf daripada perkataan kharaj. Baik, akar kata tersebut selanjutnya dijadikan bentuk isim makan. Isim ni maknanya kata nama. Yang tadi fi'il, kata kerja, mati, past tense, kan? Kata kerja yang telah berlalu. Itu kharaj. Kalau dia masuk huruf mim kat depan, dia jadi makhraj. Dia jadi bentuk kata nama pula. Kata nama. Isim makan. Makan ni maknanya apa? Menunjukkan tempat. Sehingga menjadi makhraj. Itu. Asal dia tak ada huruf mim. Asal dia kharaj saja. Tapi bila datangnya huruf mim tu yang menunjukkan makan ni ataupun menunjukkan tempat, dia berartinya tempat keluar. Asal dia kharaj. Kharaj maknanya keluar. Tak ada huruf mim. Bila masuk je huruf mim, mim itu merupakan tempat. Jadi maknanya tempat keluar. Sedangkan makharij bentuk jamak dari makhraj. Makharij ni kata jamak. Dan maknanya dia kata plural daripada makhraj. Kalau makhraj ni satu je huruf tempat keluar dia. Tapi makharij maknanya semua huruf dari tempat keluar. Yang kita nak bincangkan ni hari ni semua huruf tempat keluar dia kat mana. Ini pembagian tempat-tempat huruf dia pula. Jadi bila masuk mim tu dia berubah. Dia jadi tempat keluar. Mim tu dikenali sebagai mim makani. Makani ataupun kita kalau pergi haji atau umrah kita panggil dia mekat. Mekat ni tempat. Maksud mekat ni tempat. Makan ni maknanya mim makan ni tempat. Tempat keluar. Jadi kalau mekat, tempat apa? Tempat kita nak jatuhkan niat. Bila kita buat ibadah haji atau umrah, kita kena jatuhkan niat di tempat dia. Itu tempat dia nak jatuhkan niat. Jadi kita tahu kat mana tempat nak jatuhkan niat. Oh, dekat apa? Mekat. Mekat tu daripada makan. Setiap ibadah kita ni, dia menjadi rukun salah satu dia mesti nak ada niat. Kalau tak ada niat tak sah sebab dia rukun. Kan? Macam kita baca Quran, kita dah belajar pun tentang rukun baca Quran. Ada 3 rukun. Itu rukun tu mesti nak buat. Salah satu dari rukun dia tak buat, maknanya terbatal. Bacaan kita tak bermanfaat lah maknanya. Dia sama juga. Tempat nak jatuhkan niat dia dekat miqat. Kalau haji dan umrah. Tempat nak jatuhkan niat solat dekat mana? Sewaktu tempat kita nak takbiratul ihram. Allah. Itu waktu dia kita jatuhkan niat. Allahu Akbar serentak jatuhkan niat. Itu tempat nak jatuhkan niat. Waktu bulan puasa pula nak jatuhkan niat berpuasa. Setelah kita masuk je waktu malam tu, selagi belum subuh, selagi tu boleh jatuhkan niat nak puasa untuk besok hari. Waktu bila pula kita nak jatuhkan niat wudu, waktu kita nak cuci muka tu. Itu kat situ kita jatuhkan niat kita. Jadi maknanya ada tempat-tempat dia. Setiap tempat-tempat ni dia penting supaya kita tak jatuhkan niat bukan pada tempat dia. Jangan sampai kita jatuhkan niat selepas subuh untuk nak puasa. Jangan kita jatuhkan niat setelah rukuk baru nak jatuhkan niat. Ada tempat-tempat dia. Okey, jadi yang dimasukkan dengan makhrajul huruf adalah tempat. Tempat-tempat keluar huruf dari pembacaan Al-Quran.
Semua huruf mempunyai tempat-tempat asal yang dikeluarkan oleh pembaca Al-Quran. Semua huruf ni ada tempat-tempat dia keluar. Sehingga membentuk bunyi tertentu. Jika huruf itu tidak dikeluarkan daripada tempat asal, tempat asalnya, maka menjadi kekaburan bagi pembaca sendiri dan yang mendengarkannya, serta tidak dapat dibedakan di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Maksudnya, kalau kita salah tempat, kita jadi keliru. Kita jadi keliru. Ini huruf apa yang kita sebut? Hamzah ke huruf Ain? Sebab kadang-kadang ada huruf yang bunyinya macam sekali imbas dengar macam sama. Tapi dia salah huruf boleh jadi salah makna. Kita nak sebut Ain, kan? Huruf Ain kan? Alim. Ain, lam, mim, alim. Tapi kalau kita sebut alim, alim bukan maknanya tadi apa? Alim. Alim ni maknanya berilmu. Tapi kalau saya sebut alim, alim tu bukan berilmu. Itu maknanya pedih. Saya dah terangkan dah benda ni minggu lepas. Sebab A sama A berbeza tau. Dia punya makhraj betul. Dua-dua dekat halqum. Ain sama Hamzah, dua-dua dekat halqum. Tapi dekat bahagian mana punya halqum? Di pangkal halqum, di pertengahan halqum ataupun di hujung halqum. Dia ada pecahan dia lagi. Untuk nak baca ni, kita yang pertama sekali kena kenal huruf-huruf hijaiyah punya tempat-tempat nak keluar ni. Apa makna hijaiyah? Rida, Ima, apa makna hijaiyah, Ima? Kalau saya bilang huruf-huruf hijaiyah, apa makna hijaiyah? Hijaiyah ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melajunya, apa makna hijaiyah? Rosna nak try jawab. Aida. Balkis, apa makna hijaiyah, Balkis? Kita selalu cakap huruf-huruf hijaiyah kan. Apa makna hijaiyah? Sebenarnya yang kita cakap huruf-huruf hijaiyah. Hijaiyah ni huruf apa hijaiyah sebenarnya? Boleh Balkis? Apa makna hijaiyah? Sebab huruf-huruf hijaiyah ni lah tempat keluar huruf. Huruf hijaiyah ni lah tempat sifat-sifat huruf. Ini idea. Jamalia. Sarah nak jawab kan? Apa makna hijaiyah? Perkataan huruf. Perkataan huruf. Perkataan huruf macam mana maksud dia? Kita tanya Lisa. Lisa apa Lisa? Hijaiyah. Hijaiyah ni tanya Roslia. Roslia, hijaiyah Roslia. Kita selalu cakap huruf-huruf hijaiyah. Apa benda hijaiyah ni sebenarnya? Adakah huruf-huruf dalam Al-Quran yang alif dari alif sampai ya, sampai ya. 28 huruf. Huruf hijaiyah lah. Yang 28 huruf ya. 28 huruf-huruf hijaiyah. Makna hijaiyah dalam bahasa orang putih dia panggil alfabet. Alfabet A, B, C, D, E, F sampai Z. We name it as alphabet kan. Arab name it as hijaiyah. Itu makna hijaiyah lah. Kalau bahasa Melayu dia panggil apa? Abjad huruf dia panggil abjad Saya pun bahasa Melayu tukar juga ni. Betul-betul abjad. Ima Malaysia. Ima, huruf dia panggil abjad Ima. Ya. Ke numbering abjad? Saya pun confuse kat sini. Is it numbering abjad ataupun huruf yang abjad? Huruf lah. Kalau number apa dia panggil? Angka. Number abjad ke? Saya pun confuse. Angka. Number angka. So maknanya betul lah abjad huruf. Okey, ni abjad. Ni abjad. Maknanya alfabet itulah hijaiyah. Ada berapa huruf tadi Rosia kata? 28. 28 huruf. Ini pun ulama khilaf. Ada yang cakap 29 huruf, ada yang cakap 31 huruf. 33 hijaiyah ni. Pun ulama khilaf juga. Bukan semua ulama sepakat bilang 28 Sebab ada ulama kata dia bilang bukan 28, 29. Ada kata bukan 29, 31 huruf. Okey, cuma kita jangan confuse dengan huruf-huruf Jawi. Jawi dia lebih. Sebab Jawi ada tambahan huruf pe, ce, nge, ge, benda-benda macam gini
Dalam Al-Quran tak ada. Huruf-huruf pe, ce, nge ni semua tak ada dalam Al-Quran. Sebab Jawi ni bahasa Melayu. Quran ni bahasa Arab. So orang Arab tak gunakan this alphabet untuk nak baca Quran. Jadi dia tak perlulah huruf ni. Ingat? Dalam Quran pun tak ada huruf A, B, C pun tak ada. Sebab kita tak gunakan A, B, C dalam Quran. Kita gunakan alif, ba, ta. Macam ini contoh dia. Okey, yang tadi Rosyah kata 28 huruf hijaiyah. Itu semua tadi huruf hijaiyah yang 28 ni semua, ini huruf-huruf dia. Ada 28 huruf. Kita kira huruf alif sampai ya. Inilah dia huruf-huruf hijaiyah yang terkait dengan hukum tajwid. Okey. Tapi ada ulama kata 29, ada kata 31. Siapa yang kata 29 maknanya dia tambah huruf apa? Alif. Hamzah. Alif dah ada. Hamzah. Dia tambah huruf Hamzah. Sebab dalam Quran, kalau kita belajar, ingat tak? Kita belajar Rasam Osmani dulu. Asal dia tak ada huruf Hamzah. Kalau kita belajar Pak Rasam dengan Dok dulu. Bab sejarah Al-Quran. Asal dia tak ada huruf Hamzah. Hamzah ni, dia orang kena create satu huruf lagi, huruf Hamzah. Sebab apa kena create? Sebab bila part pembacaan, ada macam bunyi Hamzah besar, tapi huruf dia tak ada. So, dia orang kena buat lagi satu huruf Hamzah. Tapi dari sudut makhraj dan juga sebutan dia, sama dengan alif. Sebab itu, dia orang kata, Hamzah ni samalah dengan alif kan. Tapi ada ulama bilang tak, jangan taruh sama. Sebab Hamzah ni dia bukan selalu tumpang alif. Kadang-kadang dia tumpang kat rumah waw, kadang-kadang tumpang kat rumah ya, kadang-kadang dia duduk sendiri. Maksudnya dia menetapkan Hamzah. So ulama yang kata 29 huruf, maknanya dia ada tambahan huruf Hamzah. Dan ada juga ulama yang bilang, dia bilang ada 31 huruf. Maknanya dia tambahan huruf apa pula kalau 31? Kalau 29 kita cakap dia tambah huruf Hamzah. Kalau 31, ulama yang kata 31 huruf semua. Maknanya dia tambah huruf apa? Alif waw ya. Alif waw ya dah ada. Alif dah ada kat dalam ni, waw dah ada, ya dah ada. Alif lam. Okey. Alif lam ke lam alif? Masa tu betul. Lam alif. Lam alif ke alif lam dulu? Selalu ada confuse kat sini. Kita kecil-kecil belajar kadang kan lam alif kan. Lam alif, Hamzah, ya, kan? Lam alif. Dia bukan lam alif. Dia alif lam lah, betul. Alif lam sama lagi satu. Dia tambah apa? Oh, ya. Dia tambah ta marbuta. Marbuta. Alif lam sama ta marbuta pun dia tambah juga. Okey, sebab dia bilang apa? Dalam Quran, tak semua kata nama yang khusus. Ada yang general. So nak memastikan yang dia ni adalah kata nama yang khusus, depan dia mesti nak ada alif lam. Ada hamzah wasal. Yang alif ni dia buat macam kepala hamzah kat atas. Kira-kira itu hamzah wasal dia. Ya, mesti nak ada hamzah wasal. Al-Quran. Maksudnya dia, that Quran is a specific Quran. Quran ini. Kalau Quran saja tak ada al kat depan, dia boleh jadi Quran ini, boleh jadi Quran itu, maknanya dia general. Itu kata nama. Nak tengok kata nama beri tanda kan, daripada sudut isim kan, kalau kita belajar ilmu nahu, nak tengok kata nama yang isim ni, dia depan dia mesti nak ada alif lam. Sebab dia adalah kata nama yang khusus. Tapi kalau kata nama yang general, kalau Quran saja depan dia tak ada al, ujung dia mesti nak ada tanwin. Quranun. Itu menunjukkan dia kata nama. Tapi kata nama yang general. Tapi yang spesifik mesti nak letak al kat depan. Dan ditambah lagi huruf ta marbuta ni menunjukkan perkataan yang ada ta marbuta ni, dia menunjukkan perkataan-perkataan yang berbentuk feminin. Feminin. Feminin maknanya perempuan. Dia tak boleh maskulin. Kalau tak ada ta marbuta, dia maskulin. Kalau tak ada ta marbuta, maskulin ni maknanya lelaki. Kalau feminin maknanya perempuan. Tapi bila saya sebut tentang perempuan, bukan bermakna perempuan manusia saja. Dia non-living thing pun dia ada feminin dengan maskulin. Seperti orang putih kalau cakap kapal, kapal dia panggil feminin, perempuan. Nah, kalau dia bilang ship ni kan, dia panggil she.
Dia panggil she is sailing. She tu maknanya kapal tu dah berlayar, dia panggil she is sailing tu maknanya she tu perempuan. Feminin lah maknanya. Jadi dia kena tambah ta marbuta. Dia beza dengan hadomir. Hadomir tak ada 2 titik atas. Kalau hadomir berhenti, kita baca berhenti dia jadi ha yang simpul ni. Nampak dia perkesa? Ya. Okey kesa nampak. Okey, berhenti jadi ha simpul ni, sambung pun ha simpul ni. Tu hadomir. Tapi bila ada 2 titik ke atas hadomir tu, dia dah jadi ta marbuta. Ta marbuta ni pula bila berhenti dia jadi ha simpul tu. Tapi bila dia sambung dia jadi huruf ta gini. Enggak, bukan sambung, sorry. Bila berhenti dia jadi ha simpul, sambung jadi huruf ta. Betul lah ta yang alif bata ni. Jadi alif bata. Sebab tu ada 2 titik atas. So kalau kita baca Quran, kalau kita nak mentadabburkan ayat-ayat Quran, nak fahamlah dia punya terjemahan dan sebagainya, kita tengok ada ta marbuta, maknanya dia itu gender feminin. Kalau nama negeri Singapura, kena letak nama Singapura. Ujung dia nak ada ta marbuta. Maknanya negeri ni pun feminin. Itu contoh dia. Sebab tu kalau tengok orang-orang perempuan punya nama, ujung dia ada ta. Macam nama awak yang perempuan ni semua ada ta. Seperti Roslia binti Ahmad. Macam mana eja binti? Roslia eja binti tu macam mana? Bayata. Dia tak banunta je. Banunta. Banunta binti. Banunta. Betul tak? Sarah punya nama ada binti tak? Ada lah. Menunjukkan feminin. Maknanya Sarah ni orang perempuan. Kalau saya lelaki tak boleh ada ta. Saya lelaki akan nama saya Banun saja bin. Banun Ahmad. Bin Ahmad. Mana ta ada tak ada. Sebab lelaki. Nampak tak peranan ta marbuta ni? Banyak dalam Quran ta marbuta ni. Siapa yang lelaki, dia memang tak ada ta marbuta kat belakang. Siapa yang perempuan saja nama dia. Sebab tu kita boleh identify, oh ni lelaki, ni perempuan. Macam mana kita tahu pasal ada ta marbuta ataupun ta taknis panggil. Ta taknis yang macam alif bata tu. Dulu saya kita kecil, kita panggil ta sampan. Dia macam bentuk sampan kan. Ada 2 titik. Nama dia ta taknis. Okey, secara umum makhraj terbagi kepada 5 bahagian. Ini secara umum, dia belum secara detail lagi belum secara khusus dia lagi. Saya ambil yang general dulu. Dia terbagi kepada 5 bahagian. Okey, yang pertama dia di bahagian al-jauf dia panggil. Jauf ni maknanya rongga mulut. Rongga mulut ni, kawasan mulut kita panggil rongga. Dekat langit-langit mulut ni semua dia panggil rongga mulut. Ini secara umum dia. Yang kedua, di bahagian al-halqu. Halqu ni maknanya halqum. Halqum. Jadi yang ketiga ada al-lisan. Lisan maknanya huruf-huruf yang keluar di kawasan lidah. Dia punya tempat keluar huruf dia, makhraj dia. Yang keempat, asy-syafatain. Syafatain ni maknanya 2 bibir. Kalau syafawi 1 bibir, syafatain 2 bibir. Syafawi. Contoh macam huruf mim. Sebab tu huruf mim mati ni kalau jumpa sesuatu huruf, dia ada hukum izhar syafawi ataupun idgham syafawi. Kenapa dia panggil syafawi? Sebab dia melibatkan mim mati dan huruf mim ni kalau ada tanda sukun, tempat dia keluar adalah di kawasan bibir. Sebab tu dia panggil syafawi. Dan yang terakhir ni adalah huruf-huruf khaisum. Khaisum ni huruf-huruf yang keluar daripada hidung. Huruf-huruf yang keluar pada hidung ni cuma 2 huruf aja. Huruf mim atau nun yang bersabdu, yang ada tasdid. Sebab itu kalau kita belajar ngaji tajwid ni, setiap huruf-huruf mim dan nun kalau ada sabdu kena dengung. Itu maknanya tadi tu dia keluar daripada hidung. Tapi kalau mim dengan nun tak ada sabdu, dia bertanda sukun, dia tak boleh dengung dulu. Dia tengok siapa dan dia jumpa huruf sebelah dia. Baru jadi hukum ni, jadi hukum tu. Maknanya khaisum ni daripada kawasan hidung. So nak cakap yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ni untuk berbual ke, menyanyi ke, mengaji ke, apa saja yang suara awak keluar, suara awak boleh keluar di 2 tempat je. Sama ada keluar daripada hidung atau dari mulut.
Itu saja boleh keluar. Tak ada suara yang boleh keluar dari telinga. Telinga untuk masukkan suara itu dia panggil input. Dia output cuma mulut dengan hidung je. Kan? Jadi setiap suara yang keluar daripada hidung, dia akan bunyi dengung. Ataupun dia akan bunyi sengau. Sebab tu kalau kita dengar orang yang sengau ni berbual, sebenarnya kenapa dia sengau? Sebab suara yang dia berbual tu keluar dari hidung, bukan dari mulut. Ini dari sudut makhraj, tempat keluar dia tu dekat hidung. Sebab tu bunyi sengau. Kalau dia keluar dari mulut, dia tak sengau. Dia keluar dari hidung. Jadi ada sengau-sengau sikit. Itu dia panggil gunna. Huruf-huruf gunna ni maknanya dengung. Ini secara umum. Tapi kalau nak secara in detail lagi, dia ada pecahan dia pula. Pecahannya contoh. Contoh al-jauf ni, rongga mulut, nanti dia ada pembagian dia. Rongga sebelah mana? Ada pangkal rongga, ada pertengahan rongga, ada penghujung rongga. Yang mana satu rongga mulut, kawasan mana. Dia adalah huruf-huruf dia seperti huruf alif, waw, ya ni semua huruf-huruf daripada rongga mulut. Sebab itu dia bila keluar daripada rongga ni, ada alif, waw, ya ni dia akan melibatkan hukum-hukum yang mat asli ataupun melibatkan huruf mat lah. Alif, waw, ya. Asli. Halkum. Halkum pun terbagi pada 3 bahagian. Dia boleh jadi dekat pangkal, dekat pertengahan atau dekat hujung halkum. Dia ada pembahagian dia. Kalau bahagian pangkal dia, mungkin ada huruf hamzah dengan huruf ha. Nanti dah naik ke tengah sikit pula, hamzah dengan ha tak ada pula. Itu kat tempat keluar huruf lain pula. Seperti huruf ha dengan huruf ho. Ho atas lagi. Ha sama ain. Yang paling hujung atas lagi, nanti dia ada huruf ain, sama huruf ghain sama huruf ho. Dia tempat-tempat dia keluar. Ini semua tempat-tempat halkum, maknanya dia berhampiran. Sebab tu kalau kita belajar nanti bab mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain, dia ada sama makhraj, berlainan sifat. Dia ada benda-benda macam gini. Kadang-kadang sama makhraj, sama sifat. Kadang-kadang dia berhampiran makhraj, berhampiran sifat. Jadi mutaqaribain. Contoh. Ini semua dah ilmu tajwid dah ni. Dah termasuk bab makhraj ni semua. Baik, saya ambil contoh lagi. Makhraj ni, ini dia tempat-tempat keluar huruf dia. Tempat keluar. Maksud tempat keluar ni adalah tempat-tempat keluar huruf. Itu dia panggil makhraj. Kan? Yang keluar dari hidung cuma mim dengan nun yang bertanda tasdid. Ada tanda sabdu saja. Tapi mim dengan nun kalau tak ada tanda sabdu, dia akan keluar pada tempat lain. Contoh, nun kalau tak ada sabdu, dia akan keluar dekat langit-langit mulut ni. Kan? Dia panggil kawasan rongga ni. Nanti kalau mim tak ada sabdu, dia keluar kawasan bibir. Kawasan bibir ni ada 4 huruf seperti mim, ba, waw, fa. Ini contoh dia. Ini penting sebab kalau salah huruf, salah sifat dia boleh jadi salah makhraj, salah sifat boleh jadi salah huruf nanti kita baca. Jadi kena pastikan sifat dan makhraj tu nak betul. Baru kita dapat betul lah pembacaan dia, baru makna dia betul. Baik, perkataan makhraj ni adalah dari perkataan kharaj yang dia bilang tadi yang bermakna keluar. Ini asal perkataan makhraj. Baik. Lepas tu, fungsi atau peranan huruf mim ni pula pada kalimah atau perkataan makhraj adalah mim makani ataupun mim makan. Yang bermakna tempat. Asal dia tak ada mim. Mim ni kena mendatang. Bila datang mim, baru dia jadi makhraj. Dia asal kharaj, bila dia plus that mim, dia jadi makhraj. Asal dia keluar, bila masuk mim jadi tempat keluar. Jadi dalam kelas pengajian Al-Quran, bila kita cakap tentang tempat keluar, apa yang kita maksudkan adalah tempat keluar huruf. Ini dari sudut bahasa Arab. Makhraj, tempat keluar. Tapi dalam kelas pengajian Al-Quran, secara otomatiknya bila kita cakap makhraj, kita sedang bercakap tentang tempat keluar huruf. Ini dalam kelas pengajian Al-Quran. Tapi kalau kita berbual pada tempat lain, dia boleh jadi lain makna.
Nah, contoh kalau kita berbual perkataan makhraj dengan orang Arab dalam bangunan, kan, dia bukan bermakna tempat keluar huruf, tapi tempat keluar exit door. Orang tengok exit door ni pun dia cakap makhraj juga. Kalau kita berbual dengan orang Arab, soal makhraj ni di tengah jalan, dia bermakna tempat exit nak keluar from that road. Tengok yang kalau biru ni taruh makhraj juga. Yang tadi exit door tu pun makhraj juga. Kalau dekat tengah-tengah highway pun dekat atas dia tulis makhraj juga. Kalau boleh baca atas kecil sikit lah ni. Makhraj. Boleh nampak tak atas ni exit. Dia nak keluar from the highway. Kalau jalan kat PIE, awak nampak makhraj tu payah lebar. Maknanya itu tempat nak keluar. Nak pergi lebar, kena exit from the highway. Ini contoh dia. Jadi makhraj maknanya tempat keluar. Dari sudut ilmu tajwid adalah tempat keluar huruf. Tapi kalau dari sudut tempat bangunan, tempat keluar exit door. Dalam jalan raya, tempat keluar daripada exit from that road. Okey, huruf mim ni dikenali sebagai mim makan. Ataupun mim makan, dia panggil tempat. Saya ambil lagi satu contoh. Contoh perkataan ta'am. Ta'am ni maknanya makan. Kan ada ayat Quran, ta'amul miskin. Berilah makan kepada fakir miskin. Ta'am. Tapi kalau saya taruh mim kat depan, dia jadi bunyi dia apa kalau campur mim kat depan? Mat'am. Mat'am. Okey, kalau ta'am ni makan, masuk mim jadi mat'am, maknanya apa makna dia? Tempat makan. Tempat makan. Tempat makan ni kita cakap restoran lah. Tak? Sebab tu kalau pergi negeri Arab, awak nampak aja ada tulis mat'am, zam-zam, mat'am apa makna itu restoran. Zam-zam restoran. Ini contoh. Mim tu pasal dia jadi tempat makan. Tak ada mim jadi makan. Dia tak kena lah makan zam-zam. Tak kena kan? Tempat makan zam-zam. Itu restoran dan tempat makan. Kalau awak pergi haji, pergi umrah nanti kan kita kan duduk kat hotel kan, duduk kat atas, nanti kat bawah tempat makan, nanti awak nak turun, pergi cek lift, awak tengok dia tulis mat'am. Mana restoran tempat awak nak makan. Ini cara nak tengok dia punya penulisan. Dia pun tulis mat'am sultan. Maknanya restoran sultan lah. Asal dia ni mat'am ni daripada tempat makan. Dia makan, ada mim dari tempat makan. Itu restoran. Jadi mim ni peranan dia besar. Sebab tu kalau orang-orang yang belajar ilmu bahasa Arab, balaghah bahasa Arab, dia tahu. Bila Nabi melarang mereka untuk sujud sembah di apa, jangan adakan kubur-kubur ni, kuburan di masjid. Maksud masjid jangan jadikan kuburan sebagai tempat masjid. Orang semua takut nak tanam jenazah dekat masjid. Banyak kita punya masjid kat Singapura semua ada kubur. Masjid negara ada kubur. Dalam Masjid Nabawi pun ada kubur Nabi. Kan? Sebab dia tak faham. Sebenarnya boleh. Sebab itu boleh ada kubur semua dekat masjid. Yang Nabi larang, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya tempat sujud. Sujud sembah pada kubur tu. Itu yang tak boleh. Sedangkan masjid-masjid yang ada kubur ni, kita pun tak sembah kubur. Pergilah kubur dekat Teluk Belanga tu, Masjid Johor ada. Dekat Masjid Sultan bawah tu ada makam. Banyaklah masjid kat Singapura banyak ada. Masjid Fatimah dekat Beach Road ada. Masjid Wat Tanjung ada kubur. Banyak ada. Tapi adakah kita pergi sana kita sembah kubur? Tak. Tak. Masjid Keramat Habib Noor ada kubur. Kita pun tak sembah dia orang. Kita masih sembah Allah. Jadi maknanya tak salah sebab kita kalau faham bahasa Arab dia perkataan mim ni yang Rasulullah larang ni jadikan tempat sujud kita sembah kubur dia. Itu yang tak boleh. Okey, saya ambil lagi satu contoh. Yang surah As-Sajdah. Okey, surah As-Sajdah ni ayat yang ke-15. Siapa nak baca ni? Ayat As-Sajdah ni ada 15 tempat dalam Al-Quran Allah perintah kita suruh sujud. Dia dalam 15 tempat ni dia terdapat dalam 14 surah. Sebab surah Al-Hajj ada 2 tempat. Yang lain pun 1 tempat, 1 tempat. So yang ni saya ambil surah As-Sajdah ni contoh.
Nak try baca? Jamalia nak try? Ke Roslia? Boleh. Kasih lain orang Ustaz. Ha? Suruh lain orang baca. Siapa ni nak suruh ni Lisa. Try Lisa. Dia tolak dia ni hari. Dia malu lah dengan awak semua. Belajar. Kelas pun sama level kita. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Okey. Dekat mana perintah sujud dia yang ada underline kat atas huruf tu? Perhatikan betul-betul ada perkataan sujadaun. Maknanya Allah perintah kita suruh sujud. Sujadaun. Tapi bukan sujud dekat situ. Kasih habis ayat dia sampai kat bentuk kubah tu baru awak mula sujud. Okey. Okey. Ini dikenali sebagai sujud tilawah kalau awak buat dalam solat. Kan? Ataupun dalam mengaji Quran, dia panggil sujud tilawah. Dia ada 15 tempat dalam Al-Quran pada 14 surah. Sebab surah Al-Hajj saja yang ada 2 tempat. Okey, ni tahu tak kaedah dia macam mana nak buat sujud. Kalau awak baca ayat ni, lepas surah Fatihah, awak baca ayat ni contoh, daripada ayat 1 sampai ayat 15, awak dah habis saja ayat 15, awak tak payah rukuk. Awak takbir Allahu Akbar, 1 kali sujud je. 1 kali sujud, tak ada rukuk. Lepas tu awak bangun balik dari rukuk tu, awak sambung lagi berdiri. Ini dalam solat sambung lagi berdiri, tak payah baca surah Fatihah lagi. Sambung je ayat ke-16. Baca sampai ayat ke berapa, taruhlah sampai ayat ke-20 awak baca. Ayat 16 sampai 20. Lepas tu baru Allahu Akbar, baru awak rukuk. Yang awak rukuk ni, ini baru dikira 1 rakaat. Yang tadi awak sujud 1 kali, itu tak dikira rakaat. Itu hanya tanda kita Hormat perintah Allah. Sebab Allah suruh sujud. Kan? Kita sujud. Tanda menghormati perintah Allah, itu dia. Cara dalam solat. Kalau dalam mengaji Quran, okey, syarat dia mesti nak dalam keadaan berwuduk baru awak boleh sujud ni. Kalau dalam solat tak ada masalah sebab awak dalam keadaan berwuduk. Okey, ini dalam pengajian Quran. Sebab itu digalakkan ataupun dianjurkan, ada yang ulama kata dia sunat, maknanya dapat pahala. Sunat baca Quran dalam keadaan berwuduk. Kalau tak ada wuduk boleh baca Quran tak? Boleh. Ada ulama kata boleh. Kan? Tapi sebaiknya dalam keadaan berwuduk lebih better. Kan? Lebih afdal ataupun lebih aula. Lebih utama awak dalam keadaan berwuduk. Sebab kalau awak dalam keadaan berwuduk, awak boleh buat sujud sajadah apabila awak jumpa ayat-ayat sujud sajadah. Kalau kita sedang baca Quran ni awak kena letak ke tepi dia perihal, awak kena menghadap ke arah kiblat, awak akan buat sujud sajadah ni. Kena buat 1 kali sujud. Lepas tu bangun balik, ambil Quran yang kat tepi dekat tengah balik, sambung balik ayat yang awak baca berhenti tadi. Itu cara dia. Ada bacaan dia. Dalam sujud tu boleh baca, dia punya bacaan adalah sajada wajha lillazi khalaqa wa saqqa sam'ahu wa basyarahu bihauli wa quwwati. Itu bacaan dia. Kalau tak hafal, baca saja macam mana awak baca dalam sujud dalam solat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa boleh, wa bihamdi 3 kali pun boleh. Kan? Lepas tu bangun balik, sujud, ambil balik Quran, sambung balik baca. Itu cara dia. Kalau kita dalam kelas kadang-kadang sekarang dah canggih kan, banyak masjid-masjid duduk kat atas meja atau kerusi. Dah tak ada kat lantai macam dulu kan, duduk bersila kat lantai. Kan atas meja atau kerusi susah juga ni. Kita nak alihkan meja, nak alihkan kerusi, nak menghadap arah kiblat. So kalau tak nak buat sujud tilawah tu, ataupun awak tak ada wuduk, awak tak ada wuduk, awak nak buat sujud tilawah tak boleh. Jadi apa awak buat? Awak boleh baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Minggu lepas kita dah sentuh buat tasbih. Apa makna tasbih? Tasbih maknanya apa? Kita baca apa? Subhanallah. Subhanallah, tahmid, Alhamdulillah. alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Okey, wala ilaha illallah pun boleh. Wa tu dan wala ilaha illallah
Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Baca 3-4 kali pun boleh, lepas sambung balik bacaan. Sebab ada perintah sujud. Benda yang sujud ni sunat. Nak buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Ini kita kena faham dulu. Sebab tu Singapura ni kita tak biasa buat. Tapi kalau dekat negeri Arab, siapa yang dapat peluang pergi haji ke umrah, awak cuba perhatikan. Biasanya diorang akan praktis seperti mana Nabi buat. Nabi selalu buat setiap hari Jumaat, solat subuh, Nabi akan baca salah satu daripada ayat-ayat sajadah. Dia ada 15 tempat kan. 15 salah satu daripada dia Nabi akan baca. Kalau kat Malaysia, dia pun dah terbiasa dengan benda. Ada serta-serta kampung lah. Kampung saya kat Malaysia masih amalkan lagi. Setiap hari Jumaat, subuh. Kalau kat Singapura, kita tak biasa buat. Imam nak buat, imam kena announce dengan jemaah. Hari ini saya akan baca salah satu daripada ayat sajadah dan saya akan buat sujud sajadah. Jadi makmum dah tahu. Makmum tak keliru. Jangan imam Allahu Akbar sujud, makmum ingatkan dia nak rukuk. Makmum rukuk saya tengok, imam dah sujud dah. Kan? Jadi kena beritahu. Sebab apa? Sebab kita tak lazim buat. Tempat-tempat yang dah lazim tak payah nak announce. Mereka dah tahu automatik Jumaat. Dulu saya Masjid Syafa'ah selalu buat sujud tilawah setiap hari Jumaat subuh. Mereka selalu panggil saya jadi imam solat subuh, solat Jumaat. Solat Jumaat, solat subuh hari Jumaat subuh. Setiap minggu lah dia. Sama juga agak setahun lebih lepas tu saya tak betah. Sebab saya tak transport, masa tu tak transport susah juga kan, sebelum subuh nak kena telefon Grab, kadang-kadang nak tahan taksi, nak apa, pagi bas tak ada kan. Jadi lepas tu saya dah dapat orang ganti, so saya cabut, saya tak buat lagi. Saya ganti orang lain lah. Pasal dia tinggal dekat kawasan Sembawang dekat lah Masjid Syafa'ah. Kan? Tak semua masjid buat lah maknanya. Kan? Tapi kalau dia buat, kita kena ikut lah. Kita kena ikut. Imam sujud, kita sujud. Kalau imam tak sujud tilawah ni, kita jangan sujud. Kita kena ikut imam. Tapi kalau awak solat seorang, awak pergi suka. Awak nak buat ke tak nak buat pun tak apa. Itu sunat. Tapi kalau awak jadi imam, awak tak nak buat tak apa. Awak nak buat, awak kena announce dengan makmum. Bilang dengan dia, makmum dia. Sebab apa kena bilang? Sebab benda ni kita tak biasa buat. Tak lazim. Jadi benda yang tak biasa ni kalau kita nak buat, kena beritahu makmum. Sebab kalau benda tak lazim ni, dia boleh jadi bercelaru. Jemaah jadi cakap, jadi apa dah kira fitnah dalam solat dah timbul kat nanti. Saya ada satu pengalaman, saya memang tak tahu nak buat sembahyang tarawih kat bawah blok. Kalau kawasan Woodland, siapa tinggal Woodland dia tahulah, kita panggil karya-karya ni, ada karya satu, karya ni. Kampung saya ni memang dah lama dah, sejak saya pindah dah lebih dari 20 tahun. Saya ada buat sembahyang tarawih kat bawah blok. Saya organize lah dengan jiran-jiran, tolong saya buat. Ada satu hari tu, jiran saya dia ada belajar dekat Indonesia lah. Dia belajar pesantren Indonesia. Dan dia punya kiai datang. Dia punya guru lah, guru dari pesantren ni. Datang kat Singapura. Datang rumah dia buka puasa, iftar. Lepas tu dia ajak dia punya guru ni dari Indonesia datang. Solat dengan kita kat bawah blok. Lepas tu dia kenal-kenalkan lah dengan saya semua. Okey lah, saya pun dah kenal guru dia dari Indonesia. Mana dia pesantren, mesti ada berbual. So in term of respect lah, saya dah ditugaskan jadi imam solat tarawih. In term of respect, solat witir saya kasih dia. Saya kasih dia bawa jadi imam. So dia ada kokap sikit lah. Kokap dia dekat mana, bukan salah dia. Tak, memang boleh. Dia buat solat tarawih witir, 3 rakaat 1 salam. Sedangkan kita lazimnya dekat sini, 2 rakaat 1 salam. Yang last page 1 rakaat 1 salam. Maknanya 2 salam 3 rakaat kita. Dia 1 salam. So kat mana dia pergi kokap, dia tak announce dengan jemaah dia nak buat 3 rakaat 1 salam. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dia kena announce. Sebab dia tak tahu kita punya style. Sebab tu kalau kita nak masuk kampung orang, kita kena belajar orang tu punya budaya, orang tu punya huruf, orang tu punya cara, macam mana kita kena ikut. Bukan orang kena ikut kita. Sebab kita ni pendatang. Kita ikut orang. Jadi saya tak ada masalah sebab saya jemaah lelaki. Saya boleh nampak kesan jemaah perempuan kat belakang. Waktu tu kita taruh tabir je, dia tak apa-apa clear. So maksud dia, bila dia dah buat rakaat kedua tu, dia dah baca tayat awal, jemaah perempuan akan expect dia akan bagi salam.
Tapi dia tak bagi salam. Dia terus diri Allah Akbar, dia sambut yang rakaat ketiga. So jemaah kat belakang jadi confused. Tak ada Assalamualaikum. Tak Allah Akbar. Jadi kecoh sekejap lah. Dah berterabur. Ada tak naik, ada tertanya-tanya. Dia terbatal solat semua. So saya pun tak mau komplain apa-apa lah. Saya semua cakap dengan dia. Saya bilang kalau nak ikut style kita 2 rakaat 1 salam. Dia minta maaf. Sebab dia dekat sini maknanya dia tak tahu uruf ni budaya kita yang telah kita laksanakan selama ni. Dia nak ikut kita pula ikut dia tak boleh. Dia masuk tempat kita, dia kena ikut kita. Itu cara dia. Kan? Okay. Berbalik kepada perkataan sujada ni tadi. Kan? Sujada ni daripada perkataan sujud. Kan? Dekat mana sesungguhnya orang-orang yang beriman daripada dengan ayat-ayat kami. Maknanya orang yang beriman dengan Al-Quran adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud. Dan bertasbih serta memuji Tuhannya. Sedang mereka tidak menyombongkan diri. Ini dia punya makna ya. Menyungkur sujud tu daripada sujada tadi. Okey, sujud ni dia daripada perkataan sin jim dal. Itu perkataan sujud punya root word. Sajadah. Sujud. Bila dia masuk mim kat depan dia jadi apa? Masjid. Jadi masjid. Maknanya jadi tempat sujud. Jadi masjid ni asal dia punya root word adalah tempat sujud. Kita kat masjid Darul Makmur, masjid Sultan, masjid kan. Maknanya masjid ni tempat sujud. Dalam bahasa Arab. Dapat tak? Mim peranan. Tapi ada orang kata masjid sebagai Baitullah, rumah Allah pun boleh. Sebab dalam Quran ada sebut juga masjid sebagai Baitullah. Makna bait ini rumah. Baitullah, rumah Allah. Pun boleh. Nak cakap masjid ni tempat sujud boleh. Nak cakap masjid ni sebagai tempat rumah Allah pun boleh. Tak ada masalah. Memang dua-dua ada dalil. Dia nak cakap huruf mim ni peranan. Jadi sama juga kepada makhraj tadi. Dia asal dia pada perkataan haraj, keluar. Bila ada mim, jadi makhraj. Itu aja dia perbezaan dia. Kan? Baik. Itu satu. Kita nak dah tahu tempat-tempat makhraj dia. Tentang makhraj ni semua kalau nak betul-betul kita nak in detail, itu nak kena ada satu kelas ilmu tajwid maknanya. Betul tak? Kena belajar ilmu tajwid baru kita kena baca. Itu yang bilang kena bertalaki. Guru nak kena dengar. Murid baca nak dengar sebutan huruf dia, nak dengar sifat huruf dia, makhraj dia, sifat dia semua nak dengar. Itu dia panggil bertalaki. Kita bab ngaji ni kadang-kadang orang bisnes dia ada commercial value lah. Dia ada jual satu pointer pen yang kita tunjuk dia kat Quran tu nanti dia baca. Dia dah recorded. Boleh pilih lagi siapa kori-kori yang nak suruh baca, boleh pilih lagi. Dia tunjuk dia baca. Dulu saya ada mengajar juga dekat masjid. Adalah 2-3 jemaah yang beli pointer pen tu. Dia tanya saya, Ustaz, bagus tak kalau saya pakai ni? Saya kata tak bagus. Dia terperanjat tak? Saya kata tak bagus. Kan? Sebab pointer pen tu, diorang dah recorded suara kori-kori. Kori tu baca bagus. Bukan saya kata kori tu baca tak bagus. Dia kori lah. Kan? Lagi kori antarabangsa. Nama semua nama hebat-hebat. Bukan dia baca tak bagus. Masalahnya yang awak tunjuk, yang baca bolpen tu. Bukan awak. So kalau awak baca betul, tak apa, alhamdulillah. Kalau awak baca makhraj dia salah, sifat huruf dia salah, daripada segi hukum tajwid dia salah, bolpen tu tak boleh tegur awak. Itu masalah dia sebenarnya. Awak nak beli, awak cari bolpen yang boleh tegur awak pergi bacaan. Itu sifat dia tebal. Itu jangan tipiskan, tebalkan, tu jangan tebal, tipiskan. Itu macam awak boleh beli. Masalahnya dia baca betul bila awak baca. Kan? Betul, okey, fine. Kalau tak betul, siapa yang nak tegur awak? Sebab itu belajar Al-Quran ni mesti nak kena berguru. Even Rasulullah ni dapat wahyu daripada Malaikat Jibril pun, Malaikat Jibril tak kasih wahyu terus balik. Tak. Malaikat Jibril suruh Rasulullah bacalah. Rasulullah kata dia tak pandai baca pun dia suruh bacalah. Dia ulang-ulang, dia ajar. Dan setiap tahun, waktu bulan Ramadan, Malaikat Jibril akan turun, akan bertalaki dengan Rasulullah, one to one. Mana ada guru lah.
Nah, siapa guru yang mengajar Rasulullah baca Quran? Malaikat Jibril alaihissalam. Dia bertalaki. Ada riwayat mengatakan setiap tahun bulan Ramadan Rasulullah akan khatam Quran 2 kali dengan malaikat Jibril. Maknanya dia bertalaki. Sebab tu belajar ngaji Quran ni nak kena bertalaki, nak kena baca depan guru. Dan dalam konsep pengajaran Al-Quran selalu saya pesan dengan murid-murid yang belajar ngaji dengan saya ni kan, dia ada dua pertua yang saya gunakan. Pertama, nak belajar ngaji Quran jangan malu. Kedua, jangan cepat putus asa. Selalunya kita ni nak cepat je baca Quran, nak cepat khatam lah, nak apa kan. Jangan cepat, lambat tak apa. Jangan putus asa. Yang penting ada bacaan tu nak ada kualiti. Jangan malu ni maknanya kalau guru suruh baca, baca. Salah tak apa. Sebab kita sedang belajar. Kalau dah boleh baca dengan baik, dah betul bacaan, dah tak payah nak belajar. Ini selamatnya guru berperanan, dia akan tegur. Oi, ni tak boleh, ni tebalkan sikit. Ni makhraj dia nak kena tipiskan sikit. Yang ini nak kena panjangkan lagi, lebih daripada 2 harakat. Inilah guru berperanan pula. Dan yang kita belajar ilmu tajwid ni kan. Ini 2 je petua dia. Jangan malu dan jangan cepat putus asa. Okey, ini secara contoh dia punya apa nak cakap sifat-sifat huruf ni. Dalam huruf-huruf hijaiyah yang kita kata tadi 28 huruf tu semua kan, ada yang kata 29, ada 31 lama tadi kata tu kan. Huruf-huruf ini semua ada dia punya sifat-sifat tertentu. Macam manusia juga. Sebab manusia pun ada sifat. Ada manusia, dia sifat pemarah, ada sifat penyabar, ada sifat penyayang, ada sifat kasar, ada pelembut. Ini semua sifat-sifat manusia. Huruf pun ada sifat. Dan sifat-sifat huruf ni, dia ada pembahagian-pembahagian dia pula. Pembahagian dia ada 10 sifat, maknanya 5 sifat yang ada berlawanan. Kalau saya kata 5 sifat ada berlawanan, maknanya 5 lawan 5 ada 10 sifat. Ada 9 sifat huruf, dia tak ada berlawanan. Dia ada sifat yang tersendiri. Contoh, seperti sifat hamas. Hamas ni lawannya jahar. Syiddah lawannya rahawa. Tawassud dia pertengahan. Dia antara syiddah dengan rahawa, dia panggil tawassud. Dia sederhana bacaan dia. Kalau isti'ala, lawan dia istifal. Ini semua ada lawan-lawan dia. Kalau itbaq, lawan dia infitah. Izlaq, lawan dia ismat. Dan huruf yang tak ada berlawanan seperti huruf-huruf yang ada sifat sofir. Lagi satu huruf yang bersifat tafashi. Ini yang tak ada berlawanan. Inhiraf. Ada huruf-huruf yang bersifat qalqalah. Maknanya qalqalah ni bukan makhraj. Qalqalah ni sifat. Yang kita belajar ada 5 huruf qalqalah tu kan. Baju di toko tu kan. Dia bukan makhraj, dia sifat huruf. Ada sifat istita'la. Ada sifat lin. Lin ni maknanya lembut ataupun lunak. Gunnah. Ada gunnah, dengung. Kan? Ini iraf. Ada sifat kafa. Ada sifat apa lagi? Takrir. Takrir ni cuma satu huruf je, huruf ra je. Huruf lain tak ada takrir. Saya dah berapa hari ni batuk ni. Okey, takrir ni maknanya dia bergetar. Bergetar ni maknanya ada dragging sound. Sebab tu kalau kita baca huruf ra ni, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh ni. Dia nirrahim. Dia sebut ra dia tak boleh nir. Dia kena nir. Ada rahim. Itu dia panggil bergetar. Ini semua kalau nak terperinci pun sama juga. Dia akan masuk dalam bab apa? Bab kelas ilmu tajwid. Baru saya akan masuk in detail lah. Sebab pengajian ulum Quran ni bukan secara detail Ini secara general aja nak kasih tahu adanya ilmu-ilmu ni dalam Quran. Kalau kelas tajwid baru saya in detailkan dia. Seperti hamas,
lawan jahar. Apa maksud hamas? Hamas ni dari segi maksud definisi dia adalah suara kita tertahan, nafas kita terlepas. Itu adalah sifat-sifat hamas. Contoh huruf ba. Huruf ta. Kalau kita baca huruf ta ni, tabbat yada tak boleh tabbat yada. Kena baca tabbat. Ada s. Kenapa bunyi s? Sebab itu huruf ta. Bata mati atas bat, kita kena baca tabbat. Ada s. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ba tu qalah. Nak cakap huruf ta ni tabbat. Ada bunyi sikit. Yang bunyi itu adalah suara apa kita punya nafas. Oh, dapat. Sebab itu dia punya definisi huruf ta ni, dia ada beberapa huruf lagi lah. Huruf kaf, huruf fa. Kan? Dia punya definisi hamas ni, suara kita tertahan tapi nafas kita terlepas. Wajah. Kan ada ada keluar ni sikit. Angin tu nafas lah. Dia lawan dia huruf jahar. Jahar ni pula nafas dia tertahan, suara dia terkeluar. Walau tak ada angin keluar. Yang laut tu dia punya huruf dot tu, dia punya suara je. Angin dia tak ada. Itu contoh. Ini macam contoh-contoh. Kalau tafashi ni macam huruf shim kan, yang shim ada titik 3 tu. Berhambur. Berhambur ni maksudnya kalau kita cakap as tak berhambur, itu huruf sin. Kalau yang 3 titik bukan sin, dia shim. Dia kena baca ash, ada itu dari sudut sifat-sifat dia. Kan? Dalam kalau belajar ilmu tajwid, baru saya akan kupaskan satu persatu melalui kitab tajwid. Huruf jahar ada berapa banyak? Ini huruf alif, ba, jim, dal. Ini huruf yang ada ke atas ni huruf yang jahar. Lawan dia hamas. Hamas alif tak ada, ba tak ada, ta ada. Ta, sa, ha, kho, sin, shim, sod. Ini semua huruf-huruf yang ada sifat hamas. Semua huruf ni ada setiap huruf ni, setiap satu huruf ada yang mempunyai 5 sifat, ada yang mempunyai 6 sifat. Cuma huruf ra saja yang ada 7 sifat. Sebab ra ni dia ada lebih satu sifat takrir. Yang mana orang lain pun tak ada. Huruf lain pun tak ada. Dia seorang je ada ra. Lain pun tak ada huruf takrir. Sebab tu dia ada terlebih satu. Ra ada 7 sifat huruf. Yang bawah ni jumlah sifat huruf ra ni 7. Nanti di antara sifat yang 7 ni, 4 dengan 3, yang mana lebih kuat, yang mana lebih lemah. Dia kira dari situ. Kalau yang lemah ini lebih banyak dari yang kuat, kena baca dia secara lemah ni jangan dikuatkan bacaan dia. Dia ada kaedah. Nanti kalau ini nak kena duduk baca baru sebab tu ngaji Quran ni nak kena baca. Dia tak boleh explain in theory aja. You got to sit with the guru dan bertalaki dengan guru. Maksud bertalaki ni tak semestinya dengan saya lah. Mana-mana guru ngaji Quran, awak kena duduk berdepan dengan dia, kena bertalaki one to one dengan dia. Kalau online susah sikit. Sebab tu online ni kadang-kadang bacaan dia tak apa-apa clear lah. Jadi kita nak tegur pun mungkin dia baca betul, saya yang salah dengar. Mungkin pasal internet problem ke kan. Susah sikit. Dia memang nak kena ada live punya. Tak boleh based on online punya reservation. Kadang-kadang kat Facebook saya nampak juga banyak orang share tentang kelas-kelas mengaji Quran kan. Bukan tak bagus lah. Dia baca bagus. Tapi kita bila nak baca yang nak kasih dia dengar ni bila? Dia mesti kita nak kena baca, kasih dia dengar yang orang dalam video kat YouTube ke, dekat Facebook ke, kat mana. Banyak orang share ustaz ni ajar, ustazah ni ajar. Ustaz tu baca bagus. Saya cuma nak awak baca ustaz dengan ustazah tu tegur. Bila tu? Jadi maknanya awak kena datang kelas ni. Baru awak boleh perbetulkan. Sebab kita dah bincang tentang definisi tajwid ni untuk nak perbetul ataupun memperelokkan bacaan Quran kita.
Kerana bacaan Quran ni dia boleh merubah makna kan. Ada kesalahan besar, kesalahan kecil yang kita dah bincang. Contoh dia tak? Lahan. Sebab tu pentinglah mengaji tajwid. Mengaji tajwid ni pun sebahagian daripada apa dia panggil ilmu yang ada dalam Al-Quran. Sebab tu kita kena seimbang lah. Kan? Baca Quran ni memang betul dia sebahagian daripada ilmu yang ada dalam Quran, tapi bukan sekadar baca saja. Kita kena seimbang juga, sebab dalam ayat lain Allah suruh kita mentadabburkan ayat juga, bukan ikra saja. Jadi tadabburkan ayat, kena faham, kena belajar sikit-sikit bahasa Arab, kena belajar dia punya grammar sikit-sikit, kena tengok kaedah macam mana ulama ambil sesuatu sumber hukum ni daripada Al-Quran. Kan? Macam mana kita tahu kita beriman dengan Al-Quran kan, menjadi sumber hukum, tapi macam mana ulama keluarlah hukum. Cuma adalah kaedah ayat nasih mansuhnya, kaedah tafsir dia, kaedah asbabun nuzul dia, kaedah ayat-ayat mujmal mubayyan. Ini ada yang saya kumpul dalam ulumul Quran ni dan ajar ni. Kan? Cuma tak cari detail lah, cuma secara dasar supaya awak tahu adanya ilmu itu. Ini yang penting dalam ulumul Quran. Tapi kalau nak in detail, dia saya kena pick satu ilmu tajwid, ada yang habis kelas tajwid, baru in detail. Okey, beberapa contoh kesalahan membaca suratul Fatihah. Ini daripada kesalahan dia. Bacaan kita yang benar, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini contoh saja. Yang salah pula, Bismillahirrahmanirrahim ni, bila kita salah baca, dia boleh jadi salah makna dengan nama Allah yang Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berpanjangan. Roh dia tu kita gunakan ha simpul. Dia sebenarnya ha yang ada hamas ni. Bismillahirrahmanirrahim, bukan roh. Roh yang kat dekat dekat ha simpul tu. Yang dekat penghujung alqum ni, bukan. Boleh lari tau makna dia. Dia ha sama ha. Berbeza. Ha dia ni kita panggil ha yang ada hamas. Dia keluar angin. Sebutan dia, kalau kita cakap ha ni, macam kita makan pedas. Ada bunyi. Ya, dia berangin. Sebab dia ada sifat hamas. Tapi yang ha, yang simpul ni, dia tak berangin. Dia tak ada sifat hamas. Yang ha simpul ni. Ini kalau kita pegang dada kita, ada vibration kat dada kita. Sebab dia punya makhraj paling bawah dengan bahagian halkum dan dia paling dekat dengan dada. Dan kan ada vibrate dekat kita punya dada. Okey, jangan samakan huruf ha sama huruf ha. Berbeza. Ini dari sudut makhraj. Sebab tu penting makna dia boleh lari tadi kan, kita tengok tadi. Itu contoh je lah. Okey, ayat 1 dia Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jangan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ain, bukan alif. Nampak tak? Kalau kita cakap Alhamdulillahirabbil alamin, dia bukan a, dia alamin. Ani ru'ain. Ini dari sudut makhraj. Nak perbetulkan. Sebab kalau alamin, dia jadi segala diam bagi Allah Tuhan penguasa seluruh penyakit. Yang ini kan alham. Dia alham. Simpul. Dia tak pakai hamas. Ini contohlah yang kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang kita tak perasan. Jangan menyamakan huruf ha dengan huruf ha. Dan huruf ain dengan huruf hamzah. Sebab dia punya makna boleh lari. Lagi kita ambil contoh-contoh dia dulu. Maliki yaumiddin ni. Maliki yaumiddin. Maksud ma ni panjang. Okey, kalau kita baca maliki yaumiddin, kita tambahkan kaf, dia baca panjang. Ada mat pula. Dia bukannya menguasai hari pembalasan. Dia jadi lain makna nanti. Maknanya ki dia kena pendek lah. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin.
Dia jadi yang menguasaiku, yang menjadikan Tuhanku adalah hari pembalasan. You just imagine makna dia salah. Membaca apa panjang pada huruf kaf ni menjadi huruf mat kan, jadi ki, dan ia membawa pengertian atau makna yang salah. Nampak tak? Beza dia kan. Okay, ini lagi contoh-contoh ni semua. Ini nak tunjukkan kesalahan pembacaan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau kita salah baca iyyaka na'budu, kita pakai hamzah tak pakai ain. Lepas tu wa iyyaka nasta'in, ini hamzah, kita tak pakai ain, tak pakai ain. Makna dia jadi gini. Kami lebih abadi dari engkau. Dan kami minta perpanjangan waktu. Astagfirullah. Ustaz boleh tanya tak? Yang ada, diorang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa makna dia? Nasta'in. Yang ujung dia iyyaka ada yang tak sebut sin tapi sod. Dia sebut sod. Okey, itu nanti buat kiraat saya tunjuk. Memang ada kiraat yang baca sod, ada kiraat baca sin. Ihdinas, ada baca ihdinas. Dia baca sin. Itu buat kiraat. Maknanya lorat lah. Orang Melayu Singapura cakap makan, orang Kelantan cakap make. Jadi dia bunyi dia lain macam, tapi makna tak lari, tak berubah. Dia ada yang makna berubah. Ini saya tengah berubah dulu. Nanti buat kiraat ada ihdinas. Naz dia baca zai pun ada tau. Ihdinas zirotol. Ihdinas zirotol mustaqim. Bukan ihdinas. Bukan ihdinas. 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 Tak berubah. Tak berubah makna dia, Ustaz. Itu tak berubah makna dari sudut kiraat. Kiraat. Dari sudut logat. Kalau kita cakap black, orang Filipin cakap black. Makna tak berubah. Sebab black tu pun hitam juga. Cuma logat dia punya kiraat dia berbeza. Memang ada yang sebut sod tu. Itu dari sudut kiraat. Ini bukan saya sebut sudut kiraat, ini saya sebut dari sudut kita punya kiraat. Mana orang Melayu punya cakap, orang Melayu Singapura, dia tak libatkan orang Melayu negeri lain dulu. Nanti bab kiraat baru saya sentuh tentang perbezaan yang tak merubah makna. Yang ni, nampak tak? Kalau kita baca dia jadi gini, hamzah ni, jadi makna dia pun berubah. Maknanya kena belajarlah benda ni. Sebab tu saya bilang kalau awak dengar kat YouTube, awak dengar dekat Facebook bukan tak bagus. Baguslah dengar baca Quran pun dapat pahala, betul lah. Tapi bila masa kita nak baca, orang tua je baca. Kita tak baca-baca pun, okeylah kita baca. Kita baca siapa yang datang semak. Ya. Kan maknanya kena bertalaki juga dengan guru. Dapat tak, Sarah? Okey, Ustaz. Boleh Nanti Pak masuk kiraat lagi awak tengok takut lah. Nanti saya tunjuk awak juga pembacaan surah Fatihah. Kan? 10 kiraat dia bacaan. Surah Fatihah saja 10 kiraat. Nanti bila saya baca kiraat saya tunjuk. InsyaAllah dia masuk bab kiraat nanti. Kiraat ni baca gini, kiraat tu baca gitu. Tapi dia tak merubah makna. Itu semua kiraat dia ibaratkan logat saja. Dari sudut logat dia. Tapi makna sama. Yang ini bukan logat ni. Ini dah kira dah terkeluaring punya ni. Makna dah lari punya. Ihdinas siratal. Ihdinas. Ada baca ihdinas. Yang sod ni baca huruf sin. Ada baca huruf zai. Ihdinas. Ihdinas siratal. Zizinaz. Tengok apa kiraat. Semua saya dah tandakan. Kiraat ni baca gini, kiraat tu baca gitu. Ada. Itu ada nanti masuk bab kiraat. Itu saya rasa 3.5 punya nota. Ini kita baru masuk 2.5. Takut. Okey, yang ni selalunya lazimnya kita dengar baca bacaan bacaan dia tak boleh dibaca dengan tapi dibaca dengan ihdinas. Tak boleh ihdinas ini bukan bacaan biasa tau. Ini bacaan imala.
Imalah. Bahasa imalah ni bacaan antara atas dengan bawah. Itu dia panggil imalah. Dia tak baca ro, tak baca ri, dia baca re. Tak baca i, tak baca ah, dia baca a. Ya, jadi jangan baca imalah. Kalau dinas siratal mustaqim kan, dia i dina. Even ada kiraat baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Betul tak? Tapi ada kira baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dia hidupkan mim mati. Itu dipanggil silam mim jamak. Ada pula tak baca him, dia baca hum. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kenapa dia baca gitu? Ingat tak kita belajar sejarah dulu? Asal resam Osmani ni dia tak ada syakal. Nah, ulama-ulama dot yang letak syakal. Jadi diorang ada diorang punya logat, diorang ada diorang punya qiraat, dia tak taruh him, dia taruh hum. Ada dia tak nak matikan him, dia matikan dengan humu. Ghairil maghdubi alaihimu. Him jadi himu, mu tu 2 rakaat. Ini bab kiraat. Kalau belajar bab kiraat ni memang very interesting, insya-Allah. Nanti kita nampak perbezaan. Dia mengajar kita kiraat ni banyak nak ambil pengajaran daripada bab kiraat. Dia mengajar kita untuk menunjukkan betapa luasnya ilmu Al-Quran ni dan bagaimana ulama-ulama terdahulu boleh berlapang dada. Mereka tak ada masalah pun. Bacaan salah bukan salah. Itu dia punya logat. Kita dengan kita punya logat. Yang kita baca ni kita ikut kiraat Imam Hashim. Tapi Imam Ibn Katsir baca lain. Imam Nafi' baca lain. Kita ni bermazhab Imam Syafi'i, tapi kadang-kadang kita tak sedar yang kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya baca Quran ni, dia ikut kiraat Imam Nafi'. So, Imam Ibn Katsir, Imam Nafi' Madani, Ibn Katsir Al-Makki. Imam Syafi'i ni, dia pergi baca Quran tak sama dengan kita tau. Kita ikut Imam Hashim. Imam Hashim Al-Kufi, maknanya orang Kufah. Tapi Imam Syafi'i bukan orang Kufah, dia orang Mekah. So dia kena ikut kaedah logat orang Mekah melalui kiraat Imam Ibn Katsir Al-Makki. Makki ni mana Mekah. Jadi kita nampak nanti. Ini pun saya akan keluarkan 2-3 contoh hukum-hukum yang macam mana Imam Syafi'i kata gini, Imam Hanafi. Imam Hanafi yang ambil daripada orang Kufah. Maknanya Imam Hanafi yang ikut kita ikut Imam Hanafi bercara baca. Imam Hashim. Kalau baca Maliki, dia ambil Imam Nafi Al-Madani. Dia orang Madinah apa Imam Maliki. Jadi ikut Imam Maliki. Nak tengok Imam Maliki dia baca, awak tengok orang Morocco dia baca. Dia ikut kiraat Imam Nafi Al-Madani, riwayat Warish. Dia tak baca Imalah Kubra, dia baca Imalah Sugra. Kita tak baca Wadduha, Imam Abu Amru baca Wadduhi, nanti Imam Waris ni, Imam Malik punya mazhab ni dia akan baca Wadduha walaili iza saja. Je pula. Bukan saja. Kalau Imam Abu Amru Wadduhi walaili iza saji ma waddaka rabbuka wa ma qali. Tapi Imam Waris ma waddaka rabbuka wa ma qala. Dia tak baca la, tak baca le, dia baca le. Le tu Imalah Sugra. Le tu Imalah Kubra. Ini semua nanti insya-Allah saya masukkan kiraat nanti. Ini contoh-contoh je nak tunjukkan pentingnya makhraj, tajwid kan. Jangan sampai tersalah baca gitu kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzi, dia baca si. Ini dari sudut kiraat kita tak ada salah. Tapi kalau kiraat lain tak salah tau ni. Dia pakai sin, memang dia pakai sin pun kiraat lain. Ini saya nak tunjuk kiraat kita. Sebab kita tak boleh campur adukkan kiraat. Sekejap nak baca kiraat ni. Sekejap kita nak buat Melayu Singapura. Kadang nak buat Melayu Kelantan. Kadang nak buat Melayu Kedah. Campur aduk kita berbual. Tak boleh. Kita kena ada konsisten satu bahasa Melayu Singapura. Sebab tu kadang orang yang cakap broken Inggeris kan. Kadang-kadang dia berbual orang putih. Campur Melayu sikit. Lepas tu campur. Itu kena campur aduk lah. Cakap orang putih, cakap orang putih terus. Cakap Melayu terus. Ini kaedah dia.
Dalam bab qiraat pun kita tak boleh solat 3 rakaat maghrib. Rakaat pertama ikut kaedah qiraat Imam Hashim baca surah Fatihah, Imam Hashim punya surah. Lepas tu rakaat kedua baca Imam Nafi punya. Rakaat ketiga baca Imam Abu Amru punya qiraat dia bacaan tak boleh. Solat maghrib nak baca qiraat apa, awak baca semua sama 3 rakaat. Imam Hashim, 3 Imam Hashim. Maksudnya nak baca Imam Abu Amru nanti dulu. Sebab isyak nanti awak baca Imam Abu Amru boleh. Sebab isyak dengan maghrib 2 solat yang berbeza. Dalam satu solat tak boleh campur aduk kan. Diorang ada kaedah-kaedah diorang. Dan dalam disiplin ilmu pengajian Quran ni memang kita tak dibenarkan, dilarang. Dilarang keras oleh ulama-ulama qura'. Bagian Quran ni spesifik Quran dia tak benarkan kita bercampur aduk. Begitu juga kita dalam keadaan bermahzab. Kita tak boleh suka-suka. Kita nak ikut Hanafi. Kejap sentuh isteri tak batal. Kejap batal. Kejap Syafi'i. Mana satu ni kita punya kaedah sebenarnya kita nak ikut. Kena ada satu kaedah. Nak ikut ni, ikut ni. Kecuali keadaan itu dia panggil tukar-tukar mazhab ni dia panggil taufik. Yang pun tak dibenar. Kecuali dalam keadaan darurat. Kita memerlukan kaedah yang lain, baru kita gunakan kaedah. Kalau tak perlu, jangan guna tukar-tukar. Kan? Ini mungkin contoh-contoh je lah yang membezakan pembacaan dia. Okey. Ini dalam kita punya apa pun ada. Kalau baca pun tak boleh faham lah. Sebab saya dapatkan penerangan dia. Sekurang-kurangnya awak nampak lah. Dia punya. Sebab tu walaupun ada PDF. Walaupun saya kasih PowerPoint ni pun. Tapi kalau awak tak attend kelas pun susah nak faham. Awak cuma baca je. Tak nampak penerangan dia. Sebab tu pentingnya. Ada guru untuk menghuraikan. Awak baca dia punya buku tapi dia tak ada huraian dia, susah juga kita nak faham sebenarnya apa yang nak sampaikan dalam buku dia tu. Kan? Bukan buku tu salah. Penerangan tu penting sebenarnya kita nak dengar. Sebab tu nak kena berguru lah pokoknya. Nak belajar apa-apa bidang ilmu ni nak kena berguru, nanti dia akan terangkan. Ini mau contoh-contoh. Kalau saya nak ambil surah Yasin contoh kan. Rib. Ini contoh saya ambil satu je lah. Rib. Huruf dot jangan dikol-kolakan. Biasanya orang baca ini yang lazim orang baca. Wadrib. Ada kol-kola. Kalau kol-kola ada maknanya itu huruf dal. Bukan huruf dot. Wadrib maknanya hitunglah. Sedangkan Allah bilang apa? Wadrib dan buatlah. Tapi kita baca dalam bahasa Melayu dia dan hitunglah. Pasal kita baca ada kol-kola. Huruf dot tak ada sifat kol-kola, jangan dikol-kolakan. Bila awak kol-kolakan huruf dot, seolah-olah awak baca huruf dal. Dal, ro, ba. Dari perkataan darab. Darab kan orang cakap hitung. 1 darab 1, 2 darab 2, dia hitung kan. Itu ada hitung lah. Beza ni minggu lepas saya dah bintangan tentang ni. Alimun. Maknanya alim. Orang yang berilmu tu kan orang yang alim. Tapi bila alim, maknanya pedih. Azabun alim. Bukan azabun alim. Alim, azab yang berilmu. Macam kelakar lah bunyi dia. Ini dari sudut makhraj. Sifat huruf. Huruf to ada sifat tebal. Sifat itbaq. Tebalkan. Kalau awak tak tebalkan huruf to, awak tipiskan jadi huruf ta. Huruf ta jangan ditebalkan. Kalau awak tebalkan ta jadi to. Ini contoh dia. Sifat punya peranan pula. Siratal ladzi ke siratal ladzi. Masa tu betul. Siratal ladzi ke siratal ladzi. Siratal. Faham tak? Dia kena tebalkan. Siratal ladzina an'am. Baru ta alaihim. Baru ta tu jangan ditebalkan. Kalau tebal jadi to alaihim. Okey, kalau baca selawat. Sin kita baca sa, jangan tebalkan. Kalau kita baca tebal, sa jadi so. Jadi huruf sod. Okey, kan saya baca selawat. Allahumma sholli wa sallim. Siapa dulu? Sin dulu ke sod dulu? Sod. Ke dua-dua sod ataupun dua-dua sin? Sod dulu. Sod dulu baru sin. Allahumma sholli wa sallim.
Muhammad. Tak boleh dua-dua sin. Allahumma salli wa sallim. Tak boleh. Tak boleh dua-dua sod. Allahumma salli wa sallim. Tak boleh. Ini lah sifat-sifat peranan. Allahumma salli. Kan? Nanti tak boleh nampak nanti bila saya masuk bab kiraat sampai masuk ilmu nahu nanti. Dia punya cari i'rab ayat, dia tengok pada wazan. Kan? Kadang-kadang kita dengar orang baca selawat wa ala alihi wasallam. Kadang-kadang wa ala alihi wasallim. Siapa yang betul ni? Salam betul ke salim yang betul? Mana satu betul? Salim ke salam? Roslia nak cakap mana satu? Salim betul ke salam betul? Balqis? Dua-dua betul kot. Depend on the sentence. Depend on the sentence. That's why orang tahu orang apply salim ke nak apply salam. Macam kita lah, kita ada present tense, past tense pun depend on the sentence lah. Kalau sentence dia telah simpan benda tu, dia panggil kept. Kalau belum simpan, maknanya dia present tense, dia panggil keep. Keep ada, kept ada, betul tak? Dia lebih bahasa Arab pun sama. Dia ada lebih past tense, present tense. So you got to see on the sentence. Kalau kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak dur, dia kena dar Rasulullah. Dengar orang azan. Dia tak sebut dur Rasulullah, sebut anna je, mesti depan dia. Anna ujungnya mesti ada dur Rasul ke dar. Biasanya dia sebut dar Rasulullah. Dia tak boleh dur. Ini sebab ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Okey, ilmu taranum saya habiskan lah. Ilmu taranum very fast lah. Ilmu taranum tak ada apa-apa. Jadi nak sambung je minggu depan nanti buat ilmu terjemahan, tafsir dan takwil ni. Okey, ilmu taranum is very fast. Taranum kan? Maknanya baca Quran dengan beragu. Kalau kita dah baca tajwid dah bagus, apa dah kenal sikit-sikit, okey kita upgrade lah pergi kat bahagian taranum. Sebab taranum ni pun termasuk daripada sudut pembacaan. Kan bab tilawah ni kan. Ada dalil orang yang baca taranum ni, ada dalil. Zainul Quran ini hadis kalau apa bahawa Rasulullah SAW bersabda saja, sabda makna hadis. Kalau berfirman je Allah berfirman tu semua ayat Quran. Kecuali hadis kursi. Hadis kursi dia gunakan Allah berfirman. Zainul Quran bi aswatikum. Maksud dia ini adalah apa anjuran daripada Rasulullah SAW. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Maksud hiasi dengan suara-suara ni, perindahkan bacaan kita. Ini datangnya dalil-dalil ilmu taranum. Taranum ni maknanya berlagu. Baca Quran dengan berlagu. Dari riwayat yang lain pula, Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, laisa minna man lam. Dia tak payah nak baca macam tajwid malam, dia tak payah man pun boleh. Man lam yataghanna bil Quran. Kalau ikut tajwid kan bil Quran, nak kena panjang kan bacaan dia kan. Sebab dia ada hukum kat situ. Hukum lazim tu kan, Quran, tak payah bil Quran. Boleh. Yang bermaksud siapa yang tidak memperindahkan suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Maknanya ada anjuran daripada Nabi. Okay. Ada lagi hadis. Banyaklah tentang hadis ini semua. Yang ada support by hadis. Okay, ini saya ambil makna je lah. Membaca surah At-Tin ni, dia bilang apa? Nabi membaca surah At-Tin di dalam solat Isyak, dan aku tidak pernah mendengar seseorang pun yang suaranya atau bacaannya lebih baik daripada beliau, yakni Rasulullah SAW. Maknanya Nabi pun baca solat Isyak dah jadi imam pun dia baca berlagu juga. Itu dia panggil taranum. Okey, contoh-contoh jenis taranum. Taranum ni berlagu macam kita lah nak menyanyi, ada jenis-jenis lagu. Ada orang suka nyanyi lagu rock, ada orang suka nyanyi lagu sentimental rock, ada yang suka nyanyi lagu balada, ada suka jazz, ada suka macam-macam. Dangdut dan sebagainya. Dalam ilmu taranum dia pun ada nama-nama lagu dia. Betul tak? Contohnya seperti Bayati, Raish, Asobah, Hijaz, Sikah, Nahwan, Jirharkah. Yang ini saya kalau siapa nak belajar kena cari guru. Jangan belajar dengan saya.
Because saya punya kelemahan, antara kelemahan saya memang tak pandai berlagu. Sahabat saya dari dulu saya cuma fokus pada ilmu tajwid saja. Tapi kalau nak belajar, saya adalah 2-3 kawan-kawan yang memang ahli bidang taranum. Macam Ustaz Nur Muhammad. Ya, ini semua memang diorang berbesar depan mata saya kan. Diorang rapat dengan saya. Kadang-kadang diorang nak belajar, saya bilang, okey lah, jumpa Ustaz Nur Muhammad. Jangan belajar dengan saya. Sebab saya memang tak pandai lagu. Saya ni jenis apa tak? Kalau orang musician kata, saya ni jenis tone deaf. Tone deaf maknanya saya tak pandai tangkap dia punya pitching. Saya tak pandai. Sebab tu saya sampai sekarang, kalau saya nyanyi karaoke, bagi saya berapa ribu pun saya takkan nyanyi. Memang saya tak pandai nyanyi. Dengan anak-anak saya ketawa kan. Kadang-kadang lagu tu belum masuk lagi saya punya suara dah start nak menyanyi. Tak boleh lah, saya tak pandai. Ini dia bagi tone deaf. Saya tak pandai dia punya melodi. Orang yang pandai ni nak dengar orang yang boleh baca Quran dengan berlagu paling sedap ni. Kalau dia seorang penyanyi dan dia boleh baca Quran, dia boleh baca mesti power. Sebab penyanyi dia ada teknik pernafasan dan dia tahu melodi. Kalau dia boleh baca Quran, dia mesti power baca Quran. Contoh, ini saya dah dengar, yang saya belum dengar saya tak mau cakap. Saya dah dengar yang baca Quran, Rafi Abuang, Ismail Harun, ini penyanyi tau. Syarifah ini, Siti Nurhaliza. Ini yang saya dah dengar, diorang pengaji. Memang power. Sebab diorang penyanyi. Diorang ada teknik kontrol suara, nafas. Dan bila diorang baca Quran, lagi power. Kalau diorang belajar ilmu tajwid dah. Dan Syarifah ini memang dia orang Arab. Dia punya sebutan dia, ain dia berapa. Memang makhraj dia power. Rafi Abuang pun okey juga. Dulu arwah Rafi Abuang. Tapi saya kalau taranum, saya tak pandai sangat. Saya baca main bedal je, ikut saya pun sendiri play lagu je. Dan bunyi je lah. Yang penting saya selalu dididik untuk perkuatkan tajwid dari kecil. Jadi saya tak minat muzik-muzik ni semua kan. Dari kecil saya tak minat. Kawan-kawan ajak dengar-dengar kaset-kaset lagu rock, zaman-zaman rock. Saya tak pun minat sangat. Kalau nyanyi-nyanyi karaoke, silah saya nyanyi. Mati duduk balik saya tak nyanyi. Sebab saya tak pandai. Pitching dia saya tak tahu. Bila nak masuk macam saya tak tahu. Nanti saya merembat je, rosak je orang pergi karaoke. Okey? Okey, yang ni semua dalil daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW telah bersabda. Okey, saya ambil makna dia juga. Pasal time dah nak habis juga ni. Kan? Ini semua adalah maknanya setiap ilmu taranum ada dalil. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Kan? Siapa yang lancar baca Al-Quran dan juga sentiasa selalu taat kepada Allah. Kan? Ataupun yang membaca Al-Quran terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya baca tersebut, maka baginya 2 pahala. Maknanya orang yang nak belajar baca Quran ni, walaupun dia belajar merangkak pun dia tetap dapat pahala. Sebab tu saya selalu anjurkan supaya jangan lupa selalu baca Quran. Quran penting. Belajar, cari guru. Mana-mana guru pun tak apa. Kan? Sebab dia akan memberi banyak ganjaran dan manfaat dia. Ini pun pesan Rasulullah, bila dah pandai, ajar orang. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maksudnya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Penting kita dah belajar, kita kena ajar orang lain. Sebab masih ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana yang tak pandai baca Quran lah sebenarnya. Dan kita menjadi tanggungjawab kita lah untuk ajar mereka. Boleh? Okey, insya-Allah minggu depan saya akan masuk bab terjemahan. Ilmu yang keempat ni kita akan bincang makna terjemahan Al-Quran, makna tafsir dan juga takwil. Dia ada beza terjemahan dengan tafsir, dia ada 2 perbezaan. Takwil pun ada berbeza dengan tafsir. Ini cara ulama, kaedah ulama. Okey, untuk hari ini nak tanya apa-apa soalan dulu. Okey tak? Ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan? Boleh faham? Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah minggu depan kita sambung balik tentang ilmu terjemahan, tafsir dan takwil. Kan apa perbezaan 3 T ni, tafsir, takwil, terjemahan ni. Kan? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, macam biasa juga setiap hari Isnin lepas akhir solat Isyak saya akan masukkan detail link. Cuma tadi saya tersalah link sebab saya ada lagi satu kelas hari Selasa besok. Itu diorang link tu sebenarnya saya termasukkan. Okay, untuk hari ini saya tak ada apa-apa, saya akan tutup dengan membaca tasbih kafarah dan juga doa khatamul Quran insya-Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا anta wa nastaghfiruka wa أنت وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma اللهم بهمنا بالقرآن waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة Allahumma zakirna ذكرنا منه ma ما nusina نسينا wa وعلمنا alimna minhu ma jahilna جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.